Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan media hari ini yang mana kita lihat bahawa pendakwaan mohon hukuman penjara tambahan ke atas Lokman. Dan apa yang saya baca daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Timbalan Pendakwa Raya yang mana memberitahu Mahkamah Rayuan bahawa bekas ahli majlis tertinggi UMNO itu harus dikenakan sekurang-kurangnya 3 bulan penjara kerana menghina mahkamah berkaitan perbicaraan rasuah 1MDB bekas Perdana Menteri Najib Razak berhubungan penyelewengan RM2.28 bilion. Dan kita tahu Datuk Lokman ni adalah seorang yang begitu fanatik. Dan kita lihat daripada sisi kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Lokman sebelum-sebelum ini, yang mana kita juga melihat video-video yang mana dia berdebat dengan saudara Rafizi berkenaan dengan isu 1MDB, yang mana saya lihat ramai pertikaian berlaku di sini, yang mana pada saya juga melihat dia banyak mengelirukan kita rakyat berkenaan dengan isu penyelewengan ini. Apa yang jelas dan nyata hari ini adalah dulu dia pernah mengatakan bahawa yang mana 1MDB ini Najib tidak selewengkan duit, yang mana dia juga mengatakan 1MDB ini untung. Dan akhirnya hari ini kita lihat Najib disabitkan bersalah atas isu yang mana SRC International duit dalam akaun sebanyak 42 juta. Dan akhirnya Najib ke penjara 12 tahun dan denda RM210 juta. Dan hari ini daripada isu yang dia nak bicarakan, daripada isu 1MDB yang dia selama ini pertahankan, yang mana penyelewengan berlaku dengan dana RM2.28 bilion ini, kita lihat bahawa dia begitu fanatik menyokong Datuk Seri Najib itu dalam isu ini. Tetapi apa yang kita rakyat lihat daripada apa yang dia cakapkan selama ini, yang mana siapa yang benar, siapa yang salah, akhirnya terbukti apabila kita lihat Najib ke penjara. Apa yang juga kita lihat hari ini, apabila dia dilihat sebagai menghina mahkamah, dan akhirnya Timbalan Pendakwa Raya cuba untuk menambahkan hukuman daripada sebulan kepada 3 bulan, kerana dilihat ini oleh mahkamah mengatakan bahawa permohonan komitel pihak pendakwaan atas dakwaan ugutan Lokman ke atas pegawai khas Najib, Amhari Afendi Nazaruddin, yang merupakan saksi pendakwaan ke-8 dalam pembicaraan rasuah 1MDB bekas Perdana Menteri itu. Dan bagaimanapun Mahkamah Tinggi membenarkan permohonan oleh pasukan peguam Lokman untuk membatalkan kesalahan komitel itu dan menangguhkan pelaksana hukuman sementara menunggu rayuannya. Pihak pendakwaan pula kebetulan membuat rayuan bagi meningkatkan hukuman. Jadi apa yang kita lihat hari ini, yang mana apabila kenyataan-kenyataan dikeluarkan oleh Datuk Lokman, yang mana saya selama ini pun saya tidak nak ambil tahulah, kerana rakyat di luar sana juga tahu bahawa siapa yang benar, siapa sebenarnya yang bersalah, dan siapa sebenarnya yang melakukan penyelewengan dalam 1MDB ini. Dan apa yang kita lihat daripada kesahihan dia berdebat dengan saudara Rafizi Ramli, jelas kita rakyat boleh menilai bahawa kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan dia tidak berpandukan banyak fakta. Dia lebih kepada menyerang ataupun dia lebih kepada hanya cakap, orang kata omongan kosong, yang mana kita lihat dia juga menunggu soalan-soalan daripada ada orang yang tukang memberi soalan dan dia menjawab. Dia tidak melihat kepada fakta sesuatu kes ataupun dia melihat kepada fakta sesuatu yang dia nak bicarakan. Dan saya lihat di sini apabila hari ini dia begitu fanatik dan akhirnya dia didakwa, dan ini adalah satu pengajaran yang mana dia pun dah dipecat daripada ahli majlis tertinggi UMNO. Dan saya tak tahu apa jawatannya dalam UMNO hari ini, tapi yang pasti dia juga mempunyai kes yang mana disaman oleh Perdana Menteri itu sendiri. Dan akhirnya apa yang kita lihat hari ini bahawa beliau adalah orang yang begitu fanatik untuk menyokong Datuk Seri Najib, tetapi impaknya yang paling besar kerana apa yang dia selama ini bicarakan membuatkan kita rakyat yang menanggung derita. Apa dia derita yang kita kena tanggung? Dia menegakkan satu benang yang basah. Dia mengatakan bahawa 1MDB itu tidak diselewengkan oleh Najib, yang mana fakta-fakta ini dahulu akhirnya hari ini kita lihat 1MDB itu, yang mana saya selalu ulang-ulang katakan bahawa kita ni kena bayar 5 juta lebih setiap hari. Tetapi orang seperti Datuk Lokman ni
dia tidak mendapat impak yang begitu. Mungkin dia mendapat dana daripada Najib ke, kita tak tahu. Karena apa yang dia cakapkan selama ini, contoh seperti mana isu 90 juta PAS. Dia kata dia terlibat dalam isu itu. Mungkin orang-orang seperti ini memang di bawah Najib dahulu, yang mana kita tahu bahawa mereka betul-betul nak memperbetulkan benang yang basah, tetapi akhirnya kita rakyat terpaksa membayar hutang 1MDB. Dan hari ini, apabila Najib ke penjara, apakah lagi hujah mereka? Yang mana dahulu hujah mereka apabila Najib ke penjara, dia mengatakan bahawa jika belum didapati bersalah, maka dia tidak bersalah. Hari ini, adakah dia nak mengakui bahawa Najib ke penjara itu dah bersalah? Dan akhirnya kita lihat dalam isu 1MDB ini, dalam isu SRC, dia begitu lantang bahawa seolah-olah badan kehakiman itu tidak telus, badan kehakiman itu tidak adil, dan kita lihat berbagai-bagai yang kita lihat di depan mahkamah itu untuk dia buat propaganda. Dan akhirnya hari ini dengan keputusan hakim kita yang adil dan dengan keputusan yang kita rakyat percaya bahawa apabila sampai keputusan hakim yang mana Najib dijatuhkan hukuman, dan akhirnya kita pun rakyat melihat bahawa ini adalah satu kebenaran yang mutlak, kerana hujah yang ada adalah Najib ke penjara dengan majoriti 5 hakim jelas menyokong untuk Najib ke penjara dan tidak ada bantahan di situ. Ini adalah menunjukkan bahawa tidak ada cacat celanya untuk Najib nak ke penjara itu. Dan Datuk Lokman itu pula, dia di luar mahkamah, dia dengan hujah-hujah di dalam live dia, mengatakan seolah-olah perkara ini tidak betul. Dan kita lihat berbagai-bagai aksi yang kita lihat bahawa dia nak membela Najib ini tadi, tetapi akhirnya tetap juga ke penjara, dan akhirnya dia sendiri juga mendapat apa yang dia selama ini dia katakan, dan pendakwaan memohon hukuman penjara tambahan ke atas dia juga dilakukan oleh hakim hari ini. Serta kita juga jangan lupa, dia hari ini dia juga menggunakan peguam yang sama, iaitu kita tahu peguam Najib yang lepas yang ada hari ini, dia juga pakai peguam yang sama. Yang mana kita lihat bahawa ketidakadilan sewaktu Najib menjadi Perdana Menteri dan Najib menggunakan orang yang sama untuk menjadi peguam negara. Dan akhirnya apabila Najib tumbang dan akhirnya Najib dituduh bersalah, Najib menggunakan peguam negara yang dilantik itu sebagai peguam dia untuk mewakili dia. Begitu juga dengan Datuk Lokman yang kita lihat hari ini. Jadi di sini kita lihat, kalau selama ini mereka cerita tentang bahawa tidak ada keadilan, tidak betul, hakim tak betul, mahkamah tak betul, polis tak betul. Tetapi apabila sampai kepada mereka, apabila orang nak berlutut dengan mereka, maka mereka rasa bahawa mereka yang berada di badan-badan kehakiman, badan-badan uniform ini, dilihat seolah-olah mereka ini betul. Jadi ini pada saya berat sebelah lah. So kita sendiri boleh nilai dan rakyat boleh nilai siapa sebenarnya, dan sepatutnya apabila orang seperti ini duduk dalam kepimpinan parti seperti UMNO, patutnya tak payahlah nak buat fitnah. Patutnya idealisme terbaik bagaimana nak membangunkan negara, bukan kritik orang ni, kata orang ni tak betul, tetapi hujah yang kita keluarkan tidak berfakta. So itu pencerahan saya, kita fikir-fikirkanlah. Inilah pemimpin muda UMNO yang nak membarisi kepimpinan UMNO di waktu akan datang. So sekian, terima kasih.